Bismillahirrahmanirrahim. Lalu keadaan makin bertambah buruk, suasana bertambah tegang, pertelengkahan menjadi makin sengit. Namun begitu Rasulullah SAW tetap menyatakan Islam. Pemimpin-pemimpin Quraisy sungguh-sungguh merasa hampa terhadap sikap Abu Talib dan kemarahan yang membara terhadap Rasulullah SAW serta orang-orang yang telah beriman. Akhirnya setiap kabilah mengambil tindakan ke atas sesiapa sahaja yang beriman di kalangan mereka dengan menangkap, mengurung, memukul dan melakukan berbagai-bagai siksaan lagi. Bila Abu Talib tidak layak apa yang diminta oleh pemimpin Quraisy, dalam masa yang sama Nabi SAW terus berdakwah, menyebabkan keadaan menjadi makin panas kerana musuh makin marah. Nak ambil tindakan ke atas Nabi SAW mereka tak berani, kerana Abu Talib dan keluarganya sama ada yang Islam, termasuk sebahagian besar yang kafir, tapi mempertahankan Nabi SAW, kecuali Abu Lahab dan orang sama dengan dia. Kebanyakan keluarga Nabi di atas nama keluarga, di atas nama Bani Hashim dan Bani Muttalib, walaupun tak masuk Islam, mempertahankan Nabi SAW, menyebabkan musuh-musuh Islam tak berani ganggu Nabi. Lalu mereka ganggu orang yang ikut Nabi, orang Islam. Maka masing-masing keluarga, masing-masing kabilah bertindak terhadap sesiapa di kalangan keluarga dia, pekerja-pekerja dia di bawah dia, bertindak zalim, menangkap, mengurung, memukul, buat apa saja terhadap orang yang masuk Islam. Bilal bin Rabah yang masih lagi menjadi hamba telah dibawa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Setiap waktu panas, Bilal kemudiannya dipaksa berbaring di atas tanah yang panas membakar. Kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Selepas itu Umayyah meneriakkan ancamannya, demi Tuhan aku akan biarkanmu dalam keadaan begitu sehingga mati. Pilihlah sama ada menentang Muhammad atau menyembah berhala Allat dan Uzza. Bilal seorang hamba. Zaman tu zaman ada hamba abdi yang dibeli. Satu tawanan perang. Tawanan perang dijadikan abdi, ataupun disambung tengah jalan jadi hamba abdi untuk jadi bekerja yang dipaksa. Dijual beli hamba abdi ni. Maka orang jadi hamba abdi yang paling teruk diseksa. Antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah, Bilal ni nama orang. Jadi tukang bang Nabi akhirnya Bilal ni. Boleh orang Melayu Tok Bilal, habis Tok Bilal belaka. Bilal ni nama orang, tak apalah, ambil berkat nama dia. Dia ditangkap oleh tuan dia Umayyah bin Khalaf, dijemur tengah panah, diikat. Bukan panah macam panah di Malaysia, panah katakan 50 darjah ke atas di negara Arab. Panah dia berapi, dijemur, dia letak batu atas pula. Kemudian demi Tuhan, percaya ke Tuhan juga, percaya ke Tuhan, demi Tuhan, demi Allah, percaya ke Allah, tapi berhala pun Tuhan juga. Ini syirik. Demi Tuhan, sama ada mau tinggal agama Muhammad ataupun kamu diseksa. Ini dia. Dengan penuh keimanan bila menyatakan Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, ahadun ahadun ahad, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan melainkan Allah. Kata Bilal, tak berganjok. Ketika itu Waraqah bin Naufal sedang lalu di situ. Waraqah bin Naufal ialah
sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah, seorang tua ahli kitab, termasuk yang pertama beriman. Orang yang Khadijah berjumpa bila malaikat Jibril bertemu dengan Nabi. Nabi pun tak tahu apa dari masa itu. Khadijah pergi bertemu dengan Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal kata, itu malaikat Jibril yang berjumpa dengan suamimu menjadi Rasul. Suamimu dilantik oleh Allah menjadi Nabi, kata Waraqah bin Nawfal. Maksud Waraqah sudah buta. Dia lalu apabila mendengar Bilal menyebut ahadun ahadun, Waraqah pun menyampuk dengan katanya, ahad ahad demi Allah wahai Bilal. Kata Waraqah, beri semangat pada Bilal. Ya, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, kata Waraqah. Menyatakan kepada Umayyah dan rakan-rakannya yang menyaksikan upacara penyaksian itu, aku bersumpah dengan nama Allah, jika kamu membunuhnya, nescaya aku menyapu jasadnya untuk mengambil berkat, kata Waraqah. Waraqah kata, Waraqah sudah uzur, sudah tua, seorang yang dihormati oleh masyarakat. Yang dihormati oleh masyarakat kerana alim, tapi orang tak ikut. Macam mana? Alim, orang tak ikut. Waraqah kata Waraqah bin Nawfal, kalau membunuh dia sampai mati, aku akan sapu jasad dia, ambil berkat, kata Waraqah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membebaskan Bilal dengan menukarnya dengan hamba kepunyaannya, dan Bilal dimerdekakan. Abu Bakar ada hamba ni kafir, orang Islam. Maka Abu Bakar tukar dengan hamba dia kafir ni, ambil Bilal. Bilal dimerdekakan Bilal daripada perhambaan. Bebas Bilal bin Rabah. Bani Makhzum pula menyaksa Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah mati syahid, dibunuh. Ketika keluarga Ammar diseksa, Rasulullah SAW melalui tempat lalu bersabda, sabrun alu Yasir fa inna sabran alu Yasir, sabran ala Yasir, baik data, sabran ala Yasir mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji syurgalah untuk kamu, kata Nabi kepada Yasir, Sumayyah dan anaknya Ammar. Allah janji syurga pada kamu. Mus'ab bin Umair pula ialah seorang pemuda bangsawan. Ayah dan ibunya sangat-sangat mengasihinya. Ibunya seorang hartawan. Ia sentiasa diberi pakaian dan perhiasan mewah, sehingga perkara ini disebut oleh Rasulullah SAW. Apabila Mus'ab mendapat berita dakwah kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ia terus menemui baginda dan beriman. Mus'ab beriman. Ia menyembunyikan perkara itu kerana bimbang diketahui oleh ibu dan keluarganya. Ia bertemu dengan Rasulullah SAW serta bersembunyi. Tiba-tiba dilihat oleh Uthman bin Talha ketika Mus'ab sedang bersembahyang. Uthman lalu memberitahu kepada ibu dan keluarganya. Mereka menangkap dan menahan Mus'ab sehinggalah ia dapat melepaskan diri dan berhijrah ke Habasyah. Bersama-sama rombongan hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian beliau pulang ke Mekah dalam keadaan yang berlainan dan ibunya tidak lagi mencelanya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mula-mula dia menyembunyikan diri iman dia. Akhirnya keluarga dia tahu. Lalu mak dia dan keluarga dia tangkap dia. Dia berjaya melepaskan diri. Lepas tu lari ke Habasyah, berhijrah ke Habasyah. Berhijrah, bukan lagi berhijrah ke Habasyah. Habasyah negeri yang diperintah oleh seorang raja Kristian Ortodok. Raja yang adil, raja yang baik, yang kita akan baca ceritanya kemudian. Habasyah ni. Kemudian Mus'ab balik. Bila balik, ibu dia pun tak cara apa ke Mus'ab, takut lari pula, berhijrah pula.
Dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila ia telah memeluk Islam, ia telah diikat oleh bapa saudaranya Al-Hakam bin Abil As, bapa Umayyah, dan mengancamnya sekerah-kerahnya. Adakah kamu bencikan agama nenek moyangmu dengan mengikut agama yang baru direka? Demi Allah, aku tidak akan membebaskan kamu sehingga kamu meninggalkan agama itu. Sayyidina Uthman nyikat di pokdara dia. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab dengan tegahnya, demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya selama-lamanya, kata Uthman. Manakala bapa saudaranya melihat ia terus juga berkeras dengan agamanya, ia pun membiarkannya. Tak tahan kalau buat dia apa. Ikat dia apa, tak lari daripada Islam. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, yang tidak ketinggalan diseksa sehingga meninggalkan kesan-kesan yang banyak pada jasadnya, telah disebut dalam hadis yang sahih bahawa beliau pernah menceritakan Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ni seorang tukang besi. Dia pandai buat barang besi, pedang, panah, macam-macam senjata. Boleh buat dengan besi. Dia mengambil upah buat barang besi daripada penduduk Mekah. Apabila penduduk Mekah tahu dia sudah masuk Islam, Al-As bin Wa'il, seorang yang kafir, menempah senjata daripada Khabbab. Dia ambil barang dia tepah, tak payah pitih, tak payah pitih. Dia igak Khabbab berkah, ambil besi panah, tak belakang. Hanya Khabbab. Pitih mu aku bayar hari kiamat. Bila Muhammad ajar mu ada hari kiamat, ada hidup lepas mati, aku bayar ni bila hari kiamat pula. Dia buat main-main. Ini Khabbab. Bila Khabbab dibebaskan, Khabbab menceritakan, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu, bagi dia apa? Fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika an dinihi. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu ila San'a, min San'a ila Hadramaut, la yakhafu illa Allah والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Rawahul Bukhari. Maksudnya, kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia sedang berbantalkan kain selimutnya di bawah bayangan Kaabah. Khabbab kata bila Khabbab dibebaskan, Khabbab pun ajak Bilal yang kena seksa tadi, ajak Ammar, ajak kakak yang seksa ni yang sudah dibebaskan, cari Nabi. Temu Nabi duduk berteduh di bawah bayangan Kaabah. Waktu tengah hari berbantalkan kain. Oleh kerana Allah Ta'ala menurunkan surah-surah Makkiyah masa Mekah ni, menceritakan kaum Nabi Nuh yang dibinasakan oleh Allah, kaum Ad, kaum Samud dibinasakan oleh Allah, umat zaman dulu yang lawan Rasul mereka dibinasakan oleh Allah. Lalu Khabbab dan kawan bertemu dengan Nabi. Nabi duduk di bawah bayangan Kaabah. Kami berkata kepadanya, mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan untuk kami? Mengapa engkau tidak berdoa kan untuk kami? Pasal apa Rasulullah tak minta doa dengan Tuhan, tak minta tolong Allah Ta'ala? Doa seorang Rasul diperkenankan oleh Allah. Rasul ni bila doa
Tuhan terima doa dia serta-merta. Tuhan suruh turun bakla, turun bakla lalu. Kalau kena kerja berhari-hari awak mati mau. Maruah kan doa lalu. Ni. Nabi dak. Ni dia. Ini ketahanan. Sebab tu kita tak layak jadi Nabi. Tak layak. Nabi ni seorang yang jiwanya besar, kesabarannya tak boleh dipikul oleh orang lain. Bila Khabbab jumpa dengan Nabi, dengan kawan-kawan dia, pasal apa tak doa Rasulullah? Minta doa supaya Allah Ta'ala tolong kita serta merta sekelip mata. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu bila Tuhan kata jadi serta merta. Tidakkah doa seorang rasul diperkenankan oleh Allah? Apabila rasul akhir zaman, apa tak doa? Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang dahulu daripada kamu, ada di kalangan mereka orang yang diambil lalu dikorekkan lubang-lubang, dikorekkan lubang untuknya, maka diletakkan dia di dalam lubang itu, kemudian dibawa gergaji, lalu diletakkan gaji di atas kepalanya, kemudian dia dibelah dua. Ada juga yang disikatkan jasadnya dengan sikat-sikat besi yang mengoyok daging sehingga ke tulangnya. Tidak itu semua dapat menghalangnya dengan sebab itu daripada berpegang dengan agamanya. Demi Allah, sesungguhnya Allah pasti menyempurnakan urusan agama ini sehingga mencapai kemenangan, sehinggalah orang yang berkenderaan musafir dari Sana'a, negeri Yaman ke Hadramaut, tidak lagi merasa takut malaikat kepada Allah dan bimbangkan ancaman serigala terhadap kambing-kambingnya, tetapi kamu terlalu gopoh. Nabi kata, wahai Khabbab, pengikut Nabi-Nabi zaman dulu, ada mereka yang ditikam tubuh dia dengan besi, ada yang dibelah jasad dengan gergaji, letak gaji atas kepala, belah dua. Pengikut Nabi Isa alaihissalam dibelah dengan gergaji. Ada yang ditimbun hidup-hidup, bahkan dalam suratul Ukhdud dibakar dalam api yang dinyalakan, dibakar hangus. Mereka tidak berganjak dengan agama Allah, mereka tak berganjak dengan agama Allah, tak lari. Walaupun Rasul mereka tak minta doa. Kenapa? Kerana mereka percaya hidup ni bukan atas dunia saja, sampai hari akhirat. Kalau mati, mati syahid. Kalau mati, mati syahid. Kalau orang kafir binasa, kita tak ada apa sengalan nak dok mati syahid lah. Tak ada kelebihan. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada orang yang beriman menghadapi kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Tujuannya Allah Ta'ala nak beri pahala pada orang-orang yang beriman. Beri pahala satu. Yang keduanya mendidik orang yang beriman. Mereka menjadi orang yang tahan menghadapi ujian, yang sabar, buat macam mana pun tak jadi apa, beri pitih tak jadi apa, beri benda tak jadi apa, bunuh tak jadi apa, tak ada apa belaka. Bila ada puak-puak macam ni, barulah Allah beri kemenangan pada Islam. Allah Ta'ala beri kemenangan. Bila Islam sudah menang, kata Nabi, akan tiba masanya Allah Ta'ala memenangkan Islam. Bila Islam sudah menang, berlakulah keamanan, sehingga orang musafir dari Sana'a ke Hadramaut, negeri Yaman, yang jauh perjalanannya, tak diganggu oleh perampok dan penyamun. Perampok penyamun tak ada. Kenapa? Hukum hudud dia laksanakan, hukum qisas dia laksanakan, syariat Islam dia laksanakan. Negeri akan menjadi aman. Seseorang itu tidak takut malaikat kepada Allah dan serigala yang ganggu kambing saja. Orang jahat habis takut belaka bila Islam sudah menang.
Ini maksud firman Allah Ta'ala dalam Quran. Nabi sebut ni, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Amal saleh ni ialah yang berjuang untuk menegakkan Islam. Beriman dan beramal untuk menegakkan Islam. Allah Ta'ala berjanji untuk jadikan mereka golongan yang memerintah di atas muka bumi. Akan tiba masanya mereka memerintah di atas muka bumi. Bila mereka memerintah di atas muka bumi, Allah Ta'ala jadikan Islam berkuasa. Islam berkuasa. Bila Islam berkuasa akan berlaku keamanan. Berlaku keamanan. Bila syariat Islam diamalkan, akan berlaku keamanan. Penjenayah takut, perampok takut, pencuri takut, penipu, perasuah, semua takut berlaku. Akan berlaku keamanan. Akan tiba masanya yang dijanjikan oleh Allah, kata Nabi kepada Khabbab bin Al-Arat. Allah Ta'ala turunkan cerita-cerita yang banyak dalam Quran. Cerita Nabi Nuh memakan masa 950 tahun. Pasal apa lama sangat? Nak beri pahala. Nak beri pahala. Pahala akhirat lebih besar lagi. Dunia Allah Ta'ala beri setelah 950 tahun. Nabi Musa alaihi salam disembelih anak-anak lelaki, dibenarkan anak perempuan saja. Teruknya seksanya Nabi Musa dalam menegakkan Islam. Berhijrah menyeberangi laut Qalzum atau Laut Merah. Ditunjukkan mukjizat, dibelahkan laut dengan tongkat, dengan pecah dua belah lorong, dilalui oleh Bani Israel. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah secara mukjizat. Bani Israel tengok bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun. Kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi Musa ajak Bani Israel masuk ke Palestin. Masuk ke Palestin untuk apa? Untuk menegakkan hukum yang ada dalam kitab Taurat. Hukum qisas, hukum hudud lain-lain. Allah Ta'ala uji Bani Israel. Penduduk yang duduk di Palestin masa itu ialah kaum Jabbarin. Kaum yang terkenal dengan tubuh dia besar, badan dia besar, dan gagah perkasa. Allah Ta'ala tunjuk bagaimana Fir'aun bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah. Allah Ta'ala uji Bani Israel masuk Palestin. Tapi masuk kena berperang. Kena berperang lawan puak yang besar ini. Ini Allah Ta'ala nak uji Bani Israel. Tiba-tiba Bani Israel takut. Takut pada manusia, tak percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa ajak pergi. Mereka kata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, mungkin dengan Tuhanmu lah, kami tak sanggup pergi. Puak-puak tu besar sangat. Dua orang yang beriman berkata, pergilah, Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala Maha berkuasa. Tak boleh lawan, mereka besar. Kita tak nak lawan. Mu pergi dengan Tuhanmu, wahai Musa. Nabi Musa berdoa, tinggal aku dengan Harun, abang aku saja. Pisahkan aku dengan mereka yang fasik, yang jahat ini. Allah Ta'ala pisahkan Nabi Musa dengan kaum Bani Israel. Mereka disesatkan di padang pasir Sinai selama 40 tahun. 40 tahun pusing kat situ. Tak lepas jalan. 40 tahun. Sesat. Selepas 40 tahun, puak-puak yang tak mungkin tadi mati. Mati hak tak mungkin, hak yang umur 20 tahun jadi 60, hak umur 40 jadi 80, mati. Naik generasi baru. Generasi baru ni bersedia untuk masuk ke Palestin. Nabi Musa sudah mati. Nabi Harun sudah mati. Yusha bin Nun masuk ke Palestin. Baru menang.
nak kata berapa ratus berapa ribu tahun pula barulah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam menegakkan negara yang besar, yang berkuasa di Palestin. Ini dia Tuhan jadikan macam tu. Dan ini ujian di atas dunia yang Tuhan beri kepada mereka yang beriman. Jadi inilah semangat yang Nabi beri kepada sahabat-sahabat dia yang diseksa. Sabar, sabar, akan tiba masanya Islam menang. Bila Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, asalnya seorang Kristian, datang menghadap Nabi memakai salib yang dibuat daripada emas, menunjukkan kuatnya dia agama Kristian. Nabi kata, wahai Adi, mu tak ikut agamamu sendiri, mu jadikan padri-padri dan pendeta-pendeta Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi, dok, kami semua Allah juga. Nabi kata, dok, mu percaya ke undang-undang manusia buat, padri-padri buat, mu tak pakai hukum Allah Ta'ala. Wahai Adi, masuk Islam, mu selamat. Aku tahu mengapa mu takut nak masuk Islam, kerana mu tengok Islam ni dalam keadaan lemah. Akan tiba masanya Islam akan lebih kekuatan Allah Ta'ala. Wahai Adi, aku tahu mu tak masuk Islam, mu tengok Islam ni dikepung oleh segenap penjuru, oleh musuh-musuh dia. Mu kenal tak Hirah? Wahai Adi, Hirah mendengar tak? Hirah ni ibu kerajaan Parsi, ibu negeri Parsi. Parsi kuasa besar dunia yang menakluk Iraq dan Iran pada hari ini. Itu kerajaan Parsi, Empire Parsi. Pusat bandarnya Hirah. Mu tahu dah Hirah? Dia kata tahu, aku dengar tahu je, tak pergi lagi, tapi kena Hirah ni ada. Wahai Adi, akan tiba masanya Hirah akan diperintah oleh Islam. Islam akan memerintah Hirah. Akan tiba masanya ya Adi, perempuan-perempuan Hirah akan datang ke Mekah dalam keadaan tidak ada siapa yang ganggu dia. Bila Islam sudah menang, dalam keadaan aman. Mu tengok, wahai Adi, akan tiba masanya harta benda akan melimpah ruah sehingga tak cukup orang nak terima harta. Tak cukup orang, maka tak cukup harta. Hari ini tak cukup harta. Akan tiba masanya Islam menang, harta banyak, tak cukup orang nak ambil harta. Mu tengok, wahai Adi, akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam. Masuk Islam zaman Nabi, kabilah-kabilah Arab murtad, dia tak murtad. Dia keping kaisang dia jangan murtad. Mati Abu Bakar zaman Sayyidina Umar. Dia menyaksikan Parsi dan Rum jatuh zaman Sayyidina Umar. Parsi dan Rum jatuh dan Hirah ditakluk oleh tentera Islam. Adi kata, aku menyaksikan apa yang Nabi sebut, Hirah jatuh pada Islam. Aku tengok, saksikan. Aku percaya apa yang Nabi sebut, harta akan melimpah ruah, tak cukup orang nak terima. Aku dah tengok lagi, akan tiba masanya. Masanya berlaku zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yang memerintah dalam masa 2 tahun sahaja, di mana hasil negara dalam keadaan melimpah ruah, sehingga zakat yang banyak, 8 bahagian zakat dibahagi belaka, masih ada lagi duit zakat. Tak cukup orang nak terima zakat kerana banyaknya orang bayar zakat. Ini keberkatan dalam masa 2 tahun. Akhirnya Umar bin Aziz mencari bahagian yang ke-9, bahagian zakat. Ijtihad dia, cari mana-mana orang yang tidak kahwin, yang tidak ada harta, dia beri zakat. Tidak ada dalam bahagian zakat. Ini ijtihad Umar bin Abdul Aziz. Itu berlaku dalam sejarah Islam, tak berlaku dalam sejarah dunia yang lain. Bila gubernur dia tulis surat, wahai Amirul Mukminin, saya memerintah daerah ni tak cukup duit, terpaksa saya menaikkan cukai untuk tambah peruntukan di daerah saya. Umar tulis surat, adalta am uzilta, sama ada awak adil ataupun awak dipecat. Caranya bukan naik cukai, tetapi memerintah dengan adil. Kalau memerintah dengan adil, Allah Ta'ala datang ke keberkatan.
huraiannya panjang pun makna adil ni. Bukan dengan mengenakan cuka pada rakyat, tetapi mengetah yang adil. Mengetah yang adil ikut hukum Islam, akan ada keberkatan. Inilah yang Nabi janji ke sahabat-sahabat dia, akan tiba masanya Allah Ta'ala beri kemenangan pada Islam. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, lepas tu Islam turun. Kita dalam keadaan Islam turun. Akan tiba pula Islam naik lagi. Naik lagi. Tak tahu bila akan naik balik Islam ni sebelum berlakunya kiamat. Kerana pembukaan Constantinople kali yang kedua tidak berlaku. Dalam hadis menyebut dibuka Constantinople sebanyak 2 kali. Kali yang pertama dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian Kamal Atatürk menjatuhkan Islam. Bila jatuh kerajaan Osmaniyah, dijatuhkan Islam, Turki, Constantinople dalam keadaan yang runtuh, akan dibuka sekali lagi Constantinople. Bila? Wallahu a'lam. Rom, Italia akan dibuka oleh Islam sekali lagi, akan dibuka. Ini disebut dalam hadis Nabi. Apa yang Nabi sebut akan berlaku. Wallahu a'lam.